أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi dengan pembacaan hadis Nabi SAW di dalam fadilat solah, iaitu dalam bab ketiga hadis tentang khusyuk. Allahumma. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang mula-mula sekali akan dihisap daripada amalan seseorang hamba pada hari kiamat ialah solahnya. Jika sempurna solahnya, maka beruntung dan berjayalah dia, dan jika solahnya rosak, yakni tidak sempurna, maka menyesal dan rugilah dia. Allah. Jika ada kekurangan dalam solah fardunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintah, lihatlah, adakah hamba-Ku ini mempunyai amalan solah-solah sunat, maka kekurangan solah fardunya akan disempurnakan dengan solah sunat. Begitulah seterusnya dengan amalan-amalan yang lain. Allah Masya. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan. Melalui hadis ini dapat diketahui bahawa setiap orang hendaklah menghimpun seberapa banyak amalan-amalan sunat supaya dapat menampung mana-mana kekurangan dalam amalan fardu. Ramai orang sering berkata bahawa kalaulah mereka dapat menyempurnakan amalan fardu sahaja, sudah beruntung besar, seolah solah-solah sunat ialah amalan orang yang tinggi darjatnya. Memang tidak diragui bahawa amalan fardu sahaja pun, kalau dikerjakan dengan sempurna, sudah sangat memadai. Namun, untuk mengerjakan setiap amalan dengan betul-betul sempurna, bukanlah satu perkara yang mudah. Sememangnya akan berlaku sedikit sebanyak kekurangan. Maka untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam amalan fardu, tidak perlu kepada solah-solah sunat. Dalam satu hadis yang lain, perkara yang sama diterangkan dengan lebih jelas lagi, bahawa solahlah yang pertama sekali difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara semua ibadat, solahlah yang mula-mula sekali akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan solahlah yang mula-mula sekali akan dihisap pada hari kiamat. Allah. Sekiranya terdapat sebarang kekurangan dalam solah-solah fardu, maka akan disempurnakan dengan solah-solah sunat. Kemudian demikian juga selepas itu, puasa akan dihisap dengan cara yang sama. Kekurangan dalam puasa fardu akan disempurnakan dengan puasa-puasa sunat. Kemudian zakat juga akan dihisap dengan cara yang sama. Apabila semua amalan fardu itu dicampur dengan amalan-amalan sunat, dan jika timbangan neraca amalan kebaikan menjadi lebih berat, maka orang itu akan masuk syurga dengan riang gembira. Amin. Sekiranya tidak, dia akan dihumbankan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Inilah juga yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu apabila ada orang yang baru memeluk Islam, maka solahlah yang pertama-tama sekali diajar kepadanya. Allah masallah. Sayyidina Abdullah bin Qut radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara pertama yang akan dihisap daripada seseorang hamba Allah SWT pada hari kiamat ialah solah. Jika sempurna solahnya, maka seluruh amalannya akan sempurna, dan jika rosak solahnya, rosaklah seluruh amalannya. Allah masallah. Hadis riwayat Tabrani. Sewaktu Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau telah menghantar pengisytiharan kepada semua pegawainya di setiap tempat dengan katanya, di sisi saya, amalan yang paling penting ialah solah. Seseorang yang menjaga dan mengambil berat tentang solahnya, maka dialah yang akan dapat menjaga bahagian-bahagian lain dalam urusan agama.
Sesiapa yang mensia-siakan solah, maka dia akan lebih lagi mensia-siakan urusan agama yang lain. Allah. Keterangan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dan pengisytiharan yang dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an menepati kandungan hadis yang lain, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa syaitan takut kepada seseorang Islam selagi dia tetap menjaga solahnya dan menunaikan solahnya dengan sempurna. Malahan syaitan tidak berani untuk mengganggu kerana takut kepadanya, dan apabila dia mula mengabaikan solah, maka keberanian dan harapan syaitan mula bertambah untuk menyesatkan orang itu. Na'udzubillah. Lalu syaitan menjerumuskan ke dalam dosa besar dan kebinasaan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya, Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solah itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini akan diulas selanjutnya dalam keterangan hadis 7. Allah Akbar. Alhamdulillah, tuan-tuan dimulakan Allah. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah. Apa yang kita dengar ini dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.